Terima kasih. Uh, saya akan menyambung pembentangan ini dengan membentangkan faktor-faktor kegiatan rasuah dalam sesuatu organisasi. Antara faktor-faktornya ialah kelemahan sifat kepimpinan dan pengurusan organisasi. Hal ini kerana mereka tidak menitik beratkan gejala rasuah ini. Sebagai contoh, mereka tidak mengendahkan sebarang simptom yang berlaku di sekeliling maupun persekitaran mereka, sama ada di pejabat ataupun di mana-mana tempat kerja. Jadi, ia menyebabkan gejala ini berleluasa dan menjadi sukar untuk dibendung. Selain itu, terjadinya pemimpin yang mengamalkan gejala rasuah ini sendiri. Ini kerana mereka ingin hidup mewah dengan segera tanpa perlu bersusah payah. Kemudian, mereka ingin mendapatkan perhatian golongan kenamaan. Sebagai contoh, pemimpin daripada syarikat yang lain mahupun golongan yang mempunyai pengaruh yang besar. Seterusnya, mereka juga ingin mendapat kenaikan pangkat dengan segera. Dengan cara ini, mereka dapat meluaskan lagi pengaruh mereka. Kemudian, kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi ini terjadi kerana mereka tidak mempunyai semangat juang yang tinggi untuk membendung gejala ini. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa mereka bekerja hanya sekadar untuk diri mereka sahaja, dan mereka juga tidak peduli akan tercalanya imej mereka sendiri. Seterusnya, pihak pengurusan yang tidak cekap dalam menyelesaikan sesuatu kes rasuah. Ini kerana mereka perlulah kreatif untuk menyelesaikan sesuatu kes dan mencari bahan bukti yang jelas. Hal ini juga akan menyebabkan bahan bukti dapat dihapuskan dengan mudah oleh golongan yang terlibat dengan kes tersebut. Seterusnya, faktor yang kedua ialah kelemahan sifat peribadi sesuatu individu. Sebagai contoh ialah kurang didikan agama. Seperti mana yang kita tahu, setiap agama menuntut kita untuk menerapkan nilai murni, iaitu kejujuran dalam setiap individu. Kemudian, berlaku adil juga dituntut dalam agama bagi setiap individu. Jadi, jelaslah di sini bahawa setiap individu perlulah mempunyai ciri-ciri ini untuk memimpin sesebuah organisasi mahupun untuk mengekalkan keamanan dalam dunia ini. Contoh lain bagi kelemahan sifat peribadi sesuatu individu ialah kurang keyakinan diri. Sifat ini akan menyebabkan individu tersebut tertindas. Hal ini menyebabkan individu tersebut mudah diambil kesempatan oleh golongan yang lebih tinggi. Oleh itu, seseorang individu itu perlulah mempunyai jati diri yang kuat untuk berani menegakkan kebenaran walaupun ianya terpaksa mencalarkan imej golongan atasan. Akhir sekali, contoh terakhir bagi kelemahan sifat peribadi sesuatu individu itu ialah mempunyai sifat tamak. Ini kerana sifat ini akan menyebabkan individu itu sendiri menjadi mudah lupa diri. Secara tidak langsung, sifat ini mempengaruhi individu tersebut untuk menerapkan sifat pentingkan diri sendiri, di mana ianya akan mendatangkan keburukan kepada masyarakat setempat. Sifat ini juga akan menyebabkan individu tersebut hilang pertimbangan dan menjadi tidak memikirkan kesengsaraan orang lain. Akhir sekali, itulah antara faktor kegiatan rasuah dalam sesuatu organisasi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Isu rasuah kepada organisasi. Isu rasuah tidak dapat dinafikan lagi akan mendatangkan lebih banyak keburukan berbanding kebaikan. Rasuah bukan sahaja menjejaskan pelaku rasuah itu sendiri, malah memberi impak negatif kepada seluruh badan organisasi terbabit. Pertama, rasuah akan melemahkan sistem pengurusan organisasi. Apabila individu yang tidak bertanggungjawab memberi suapan untuk memudahkan proses sesuatu perkara, garis panduan serta piawaian akan terabai. Kerana berlakunya pelanggaran garis panduan, kecekapan sebuah organisasi dalam melaksanakan tugas mereka menjadi tidak efektif. Contohnya, seorang individu memberi rasuah kepada polis untuk mengelakkan disabit kes jenayah tertentu. Akibatnya, kecekapan pihak polis untuk mengurangkan kadar jenayah dalam negara
adalah tidak memuaskan. Kedua, hak orang terabai. Seorang yang pada asalnya layak untuk memperoleh sesuatu keistimewaan gagal mendapatkannya kerana kuota mereka diambil oleh mereka yang mengamalkan rasuah. Maka dengan itu, berlakulah penindasan terhadap mereka yang berhak untuk satu perkara. Tamsilnya, individu yang menginginkan jawatan tinggi dalam satu syarikat memberi suapan kepada pihak atasan untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Mereka yang lebih berkelayakan akan lebih proaktif dalam melaksanakan kerja akan kekal berada di bawah. 3. Memburukkan imej organisasi. Jika terdapat individu yang disabitkan dalam kesalahan rasuah, mereka akan dipandang serong oleh masyarakat kerana tidak amanah dan tiada integriti. Bahkan, nama baik organisasi juga akan tercemar sehingga kurang dipercayai oleh orang awam. Misalnya, seorang pensyarah yang menerima rasuah daripada pelajarnya untuk kepentingan tertentu akan mendapat rekod buruk serta dibuang kerja. Nama baik universiti juga akan dipersoalkan oleh orang awam. Ringkasnya, ambilan rasuah akan merosakkan kecekapan pengurusan, mencemarkan nama serta mengabaikan hak orang lain dalam sebuah organisasi. Terdapat beberapa langkah mengatasi kegiatan rasuah dalam sesuatu organisasi. Yang pertama, memantau dan menasihati. Sebagai contoh, menegur rakan dalam hal salah laku rasuah dan majikan mengambil tindakan terhadap pekerja yang terlibat dalam gejala rasuah. Seterusnya ialah membuat aduan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia atau SPRM dan juga memberi kerjasama terhadap bukti yang terlibat kepada pihak berkuasa. Langkah seterusnya ialah mengukuhkan jati diri, iaitu keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk memanteras gejala rasuah. Sekian, terima kasih.